Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya, Haikal, Firdaus dan juga Hazim akan menerangkan serba sedikit tentang pemikiran-pemikiran yang telah kami dapatkan daripada 3 karya yang kami cari. Baiklah, sebelum kita memulakan, izinkan saya memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan pemikiran. Pemikiran merupakan sesuatu yang penting dalam karya agung, kerana dengan adanya pemikiran, idea turut dilahirkan. Seterusnya, idea yang terlahir ni akan membantu pengarang untuk mematangkan dan menjadikannya sebagai sebuah subjek dan akhirnya menjadi buah fikiran yang luas, signifikan dan juga berkualiti. Pemikiran sebenarnya berasal daripada otak kita, dan menurut teori yang dikeluarkan oleh Roger Sperry, otak manusia menggunakan bahagian kirinya untuk berfikir secara kritis, manakala bahagian kanannya untuk berfikir secara kreatif. Davidoff pula melihat pemikiran sebagai penggunaan simbol, gambar, perkataan, pengamatan dan konsep. Jadi, melalui pemikiran, maklumat luar yang diterima oleh diri akan ditafsir untuk membentuk satu konsep terhadap maklumat tersebut, dan dapat disimpulkan bahawa pemikiran merupakan sesuatu yang kritis dan kreatif. Baiklah, kita akan bergerak kepada karya kita yang pertama, iaitu Gurinda 12 yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Untuk pemikiran pertama yang terdapat di dalam Gurinda 12 ialah keagamaan. Antara nasihat yang ingin disampaikan oleh Raja Ali Haji sendiri dalam Gurinda 12 ialah hal-hal keagamaan. Seluruh fasal yang terkandung dalam Gurindam ini menasihati masyarakat agar taat kepada perintah Allah. Di dalam Gurindam ini juga menyatakan bahawa setiap individu perlulah mempunyai agama dalam kehidupan seharian. Baiklah, Raja Ali Haji menerangkan bahawa individu yang sangat taat dan patuh kepada agama dianggap berjaya dalam kehidupan di dunia berbanding manusia yang tidak taat. Dalam fasal 2 pula, beliau menerangkan tentang rukun Islam yang pertama, iaitu berkenaan dengan solat. Seperti yang kita sedia maklum, solat merupakan tiang kepada agama Islam. Jadi, dalam Gurinda ini, beliau menyatakan bahawa individu yang meninggalkan solat sama seperti rumah yang tidak bertiang. Selain isu keagamaan, Gurindam ini juga memiliki pemikiran-pemikiran yang lain yang akan diterangkan oleh saudara Firdaus dan Hasim. Baiklah, selain daripada pemikiran keagamaan, Raja Ali Haji juga mengetengahkan pemikiran dari aspek budi bahasa. Baiklah, apa itu budi bahasa? Budi bahasa adalah menurut Kamus Dewan edisi keempat, budi bahasa adalah budi yang baik yang merangkumi pekerti, akhlak, watak dan kelakuan yang baik, sopan, pemurah dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, maksud budi bahasa di sini adalah perkara yang patut diamalkan oleh manusia yang berlandaskan nilai-nilai murni. Jadi Raja Ali Haji ingin menasihati kepada pembaca dan masyarakat umumnya untuk mengamalkan budi bahasa dalam pertuturan, dalam perlakuan dan sebagainya. Oleh demikian, Raja Ali Haji mengatakan bahawa setiap individu perlulah menggunakan anggota untuk melakukan kebaikan. Anggota apakah yang ditekankan oleh Raja Ali Haji? Anggota tersebut antaranya adalah seperti mata, telinga, lidah, tangan, perut dan kaki. Jadi seperti kita lihat di sini, anggota-anggota ini sebenarnya boleh kita laksanakan bagi memberi kebaikan kepada masyarakat di sekeliling kita. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan tangan, bila kita menggunakan tangan dalam aspek budi bahasa, kita sebenarnya menggunakan tangan dengan menolong orang di sekeliling yang dalam kesusahan. Jadi apabila kita menggunakan tangan kita dapat membantu masyarakat yang berada di sekeliling, yang mana dapat memberi impak yang positif kepada bukan sahaja kepada diri kita dan juga kepada orang di sekeliling. Selain daripada tangan, sebagai contoh mulut, seperti saudara Haikal, kalau saudara Haikal dan saudara Azim nak tahu, mulut adalah anggota yang amat penting, yang mana mulutlah adalah salah satu cara untuk kita berkomunikasi antara satu sama lain. Tapi sekiranya kita tidak mengamalkan budi bahasa dalam pertuturan, kita dapat menimbulkan perasaan
amarah oleh orang. Sebagai contoh, kita mengutuk, kita mencaci manusia yang mana boleh menimbulkan sifat amarah yang seterusnya mewujudkan suasana yang tidak harmoni dalam masyarakat. Selain itu, dalam fasal 4, Raja Ali Haji juga mengetengahkan peranan hati dalam melahirkan budi pekerti yang mulia. Kerana seperti yang kita tahu, hati merupakan aspek yang amat penting dalam membentuk jati diri seseorang. Jika seseorang itu mempunyai hati yang murni, malah seluruh badannya akan melahirkan satu budi bahasa yang sangat tinggi yang dapat memberi kesan positif kepada dirinya dan juga kepada masyarakat di sekeliling. Bagaimana pula dengan kamu, Hazim? Okey, baiklah. Untuk pemikiran yang terakhir, kita akan sentuh berkaitan dengan aspek pentadbiran. Dalam Gurindam 12 ini juga yang ditulis, yang hasil karya oleh Raja Ali Haji, beliau juga menekankan tentang aspek pentadbiran. Aspek pentadbiran dalam Gurindam 12 ini merujuk pada hubungan baik antara raja, menteri dan rakyat perlu dijaga dalam mengekalkan keharmonian pentadbiran. Baiklah, pertama sekali kita perlulah menelusuri apakah yang dimaksudkan dengan pentadbiran. Pentadbiran itu merujuk kepada proses pengurusan dan pengawalan dalam menjalankan tugas-tugas penting dalam sesuatu organisasi atau pemerintahan. Ia juga melibatkan perancangan, pelaksanaan dan pemantauan aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan sumber, pengagihan tugas dan juga pemantauan prestasi dalam satu kelompok ataupun organisasi. Dalam konteks pentadbiran negara yang disebutkan oleh Raja Ali Haji, pentadbiran melibatkan pengurusan dan penyelenggaraan kerajaan yang dilakukan kepada rakyat, termasuk perancangan dasar, pembuatan undang-undang dan pengurusan sumber negara untuk kepentingan rakyat. Dalam Gurindam 12 yang ditulis oleh Raja Ali Haji ini, terdapat aspek pentadbiran yang tercermin dalam bait-bait kata yang ingin dijelaskan oleh Raja Ali Haji ini. Gurindam ini memberikan nasihat dan panduan dalam hal-hal pentadbiran dan kepimpinan. Raja Ali Haji menggunakan bahasa yang indah dan berkias untuk menyampaikan pesan-pesan pentadbiran kepada para pembaca. Kita juga dapat mengambil kata-kata yang ditulis oleh Raja Ali Haji berkaitan pentadbiran ini sebagai pengalaman dan juga hasil untuk diri kita sendiri. Contohnya, ia menekankan pentingnya adil dalam memerintah, mengutamakan kepentingan rakyat dan menjaga kestabilan dalam pemerintahan. Melalui bait-baitnya, Raja Ali Haji ingin menyampaikan nilai-nilai kepimpinan yang baik dan pentingnya menjalankan tugas-tugas pentadbiran dengan bijaksana. Gurindam 12 ini menjadi sumber inspirasi dalam hal pentadbiran dan kepimpinan yang relevan hingga ke saat ini, dan kita juga dapat mengambil banyak contoh dan juga nilai daripada Gurindam 12 ini juga. Menarik sungguh apa yang dikatakan oleh Hazim sebentar tadi, yang mana kalau kita lihat di sini Raja Ali Haji bukan saja nak memberi nasihat dan juga memberi iktibar kepada pembaca dari sebagai orang golongan masyarakat umum, malah juga kepada pemerintah sendiri, yang mana kita boleh lihat pandangan Raja Ali Haji yang sangat meluas, mencakup, yang mana dia tidak memfokus kepada satu golongan, malah juga golongan yang lebih atasan, iaitu golongan pentadbir, yang mana menekankan hubungan baik antara raja, menteri dan juga rakyat, yang dapat menunjukkan bahawa apabila wujudnya hubungan baik ini dapat mewujudkan satu keharmonian dalam satu pentadbiran. Betulkah apa yang dikatakan oleh Hazim? Bukan itu saja. Saya juga kagum bagaimana sehingga ke hari ini masyarakat kita ataupun pihak-pihak institusi yang terbabit mengambil ataupun mengkaji berkaitan dengan Gurindam 12 ini sehingga ke hari ini. Maksudnya nilai-nilai yang terdapat ataupun bahasa yang digunakan dalam Gurindam 12 ini digunakanlah sehingga hari ini, dan juga kita boleh mengambil banyak manfaat dan juga input daripada Gurindam 12 ini. Betul, saya sangat setuju. Bagaimana pula dengan kamu, Haikal? Dengan pandangan kamu tentang Gurindam 12, yang mana Raja Ali Haji ini mempunyai satu pemikiran yang unik berbanding dengan pengkarya yang lain. Baiklah, pada pendapat saya pula,
Gurindam 12 ni dia punya keistimewaan dia bukan sahaja terletak daripada pemikiran ataupun idea yang ingin disampaikan, tetapi juga terdapat pada baik-baik kata dan juga kesenian yang wujud dalam penulisan karya ini, di mana Raja Ali Haji ini sendiri dia menggunakan pendekatan yang lebih lemah lembut dan juga secara halus untuk menyampaikan pesan-pesan yang bukan sahaja berkaitan dengan keagamaan tetapi juga berkaitan dengan budi bicara, budi bahasa dan juga pentadbiran. Betul, saya sangat setuju. Dan saya ada ingat satu kata-kata yang ada mengatakan bahawa sekiranya kita ingin membentuk pemimpin yang baik, sebenarnya pemimpin yang baik ini berasal daripada masyarakat yang baik. Jika kita ingin melahirkan pemimpin yang baik, malah bentuklah masyarakat, bukanlah kepada pemimpin. Betul, Saudara Firdaus. Penulisan yang seterusnya iaitu puisi moden. Okey, baiklah. Puisi moden yang kami pilih pada kali ini ialah Ke Makam Bonda karya Usman Awang. Saya akan menerangkan satu pemikiran yang diketengahkan oleh Usman Awang dalam karya ini, iaitu kasih sayang antara bonda dengan anaknya. Dalam puisi ini sebenarnya penulis ingin mengetengahkan sifat seorang anak yang sering berkunjung ke makam bondanya setelah kematian bondanya. Seperti yang kita ketahui, dalam agama kita sendiri terdapat 3 perkara yang tidak akan terputus setelah matinya seorang anak Adam, iaitu doa anak yang soleh, amal jariah serta ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Firdaus. Baiklah, kiranya jadi salah satu elemen yang diketengahkan ialah doa seorang anak yang soleh kepada ibunya. Jadi melalui kasih sayang, melalui doa yang dipanjatkan ini menunjukkan bahawa penulis ataupun watak tersebut masih memiliki sifat sayang kepada ibunya walaupun ibunya sudah pun meninggal dunia. Apa pula pendapat Saudara Firdaus? Baiklah, pada pandangan saya, bagi pemikiran Ke Makam Bonda karya Usman Awang, saya melihat Usman Awang mempunyai pemikiran nilai tanggungjawab seorang anak yang tidak henti kepada ibu bapa. Seperti yang kita semua sedia maklum bahawa anak memang mempunyai tanggungjawab kepada ibu bapa apabila mereka telah mampu untuk menyara dirinya, yang mana dalam konteks masyarakat kita, terutamanya masyarakat Melayu pada hari ini, selepas anak-anak telah melanjutkan pelajaran dan telah bekerja, jadi telah menjadi tanggungjawab kepada anak tersebut untuk menyara ibu bapanya, terutamanya anak laki-laki. Jadi dalam Usman Awang ini ingin mengatakan bahawa anak perlulah mengambil berat atau perlu mengambil tanggungjawab tersebut untuk menjaga dan memelihara ibu bapanya sehinggalah ibu bapa mereka telah meninggal dunia. Contoh seperti yang telah dikarang oleh Usman Awang dalam sajak Ke Makam Bonda, nisan batu kami tegakkan, tiada lagi lalang memanjang, ada doa kami pohonkan, air mawar kami siramkan. Maksudnya dekat sini bahawa walaupun ibu kita telah pergi meninggalkan dunia, namun begitu masih lagi tanggungjawab kita untuk menjaga pusara mereka. Kita perlu bertanggungjawab dengan mencabut lalang-lalang yang berada di pusara mereka. Kita juga bertanggungjawab untuk menyiram air mawar dan mencantikkan pusara mereka, kerana itulah merupakan tempat tinggal terakhir mereka, dan hanya di situlah untuk kita berkunjung dan melampiaskan rasa rindu kita terhadap mereka. Jadi saya rasakan Usman Awang mempunyai pemikiran yang sangat hebat dalam memastikan pembaca agar mengambil nilai tanggungjawab dalam memelihara dan menjaga ibu bapa mereka. Bagaimana pula dengan kamu, Haziq? Baiklah, yang terakhir sekali kita dapat lihat bahawa nilai dalam yang kita boleh coretkan dalam karya Ke Makam Bonda hasil karya Usman Awang ini, iaitu nilai menghargai jasa ibu bapa. Nilai menghargai jasa ibu bapa adalah penting dalam kehidupan kita. Ibu bapa adalah orang yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan bimbingan kepada kita sepanjang hayat mereka. Tidak kira waktu, masa dan juga keadaan mereka ketika itu seperti tidak mempunyai ibu
wang, tempat tinggal, mereka masih lagi mengutamakan kita. Jadi dalam puisi Kemakan Bonda yang ditulis oleh Usman Awang ini, terdapat huraian yang menggambarkan penghargaan terhadap jasa ibu bapa. Usman Awang menyampaikan perasaan rindu dan kehormatan kepada ibunya yang telah pergi. Dalam karya ini juga dia menggambarkan perjalanan ke makam bonda sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada ibu yang telah berjuang dan berkorban sejak kita lahir dan juga sehingga ketitisan darah mereka yang terakhir. Puisi ini juga selain itu mengajarkan kita untuk sentiasa menghargai dan mengenang jasa ibu bapa kita, serta menghormati mereka walaupun mereka sudah tiada. Usman Awang dengan indah menggambarkan betapa pentingnya ikatan keluarga dan kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka. Saya juga bersetuju dengan kata-kata Firdaus tadi yang menunjukkan bahawa Usman Awang ini seorang yang bijak dan genius. Bagaimana ia boleh mencurahkan idea dan juga baik-baik katanya yang indah dalam memberitahu bahawa nilai menghargai ibu bapa ini sangatlah besar dan juga memberi impak dalam kehidupan kita. Saya ingin memberikan sedikit penambahan berkaitan pemikiran yang saya bawa, iaitu kasih sayang antara bonda dengan anaknya. Pemikiran ini dapat dilihat dengan jelas dalam rangkap kedua dan ketiga. Maafkan saya, rangkap ketiga dan keempat, iaitu dalam kenangan kami melihat mesra kasih bonda menatap, sedang lena dalam rahap dua tangan kaku berdakap. Bibir bonda bersih lesu pernah dulu mencupi dahiku, kini ku rasa kasihnya lagi meski jauh di batasi bumi. Maksudnya di sini penulis iaitu Usman Awang sendiri ingin menggambarkan bahawa kasih antara ibu dengan anak ini sentiasa berterusan dan berpanjangan meskipun sang ibu sudah pun meninggal dunia dan tidak lagi bersama dengan anak-anak di dunia, di mana anak-anak masih boleh merasai sendiri kehangatan kasih sayang seorang ibu meskipun dengan hanya mengunjungi makam ibunya. Saya bersetuju dengan pandangan kalian berdua tentang pemikiran yang dibawa oleh Usman Awang, iaitu kasih sayang antara bonda dan anaknya, nilai tanggungjawab yang perlu seorang anak untuk laksanakan dan juga anak sendiri perlulah menghargai jasa ibu bapa. Ini menunjukkan bahawa latar masyarakat kita sekarang yang di mana anak tidak mempunyai sifat tanggungjawab, sifat kasih sayang terhadap dan juga sifat untuk menghargai jasa ibu bapa. Yang mana seperti yang kita tahu, ibu bapa merupakan insan yang sangat penting kepada seorang anak dalam membentuk dan memelihara dalam membentuk anak untuk menjadi seorang insan yang berguna. Namun tidak semua anak yang mampu untuk membalas semula jasa yang telah dikorbankan oleh yang telah dikorbankan oleh ibu bapa sendiri. Seperti kata yang pernah yang sangat terkenal, iaitu seorang ibu dan bapa mampu untuk menjaga 10 orang anak, namun tidak semua 10 orang anak untuk menjaga, dia sanggup untuk menjaga ibu dan bapa tersebut. Ini menunjukkan bahawa kita punya masyarakat di sekeliling yang tidak cakna tentang penghargaan jasa ibu bapa. Adakah kamu, Hazim, ini sedikit pandangan sekali? Ini berdasarkan pengalaman saya juga. Saya juga pernah melihat bahawa terdapat rakan saya yang telah kehilangan ibunya. Dia sentiasa berkata bahawa untunglah kamu semua masih lagi punya ibu. Bila dia berkata begitu, hati saya berasa berat dan juga tidak mampu menyambung lagi percakapan ketika itu. Jadi ini menunjukkan bahawa pesan saya bahawa selagi kita mempunyai ibu bapa di dunia ini, hargailah mereka seperti mereka lah permata dalam dunia ini. Kerana tidak ada lagi yang mampu menandingi mereka selain daripada apa-apa saja yang berada dalam dunia ini. Sebab syurga ibu bapa berada di syurga, kita berada di bawah tapak kaki ibu. Di dunia ini kita berbin kena ayah, dan di akhirat nanti pada masa nanti kita akan dipanggil dengan nama, berbinkan nama ibu kita. Jadi biarlah di situ betapa pentingnya darjat ibu dan bapa di sisi Allah SWT.
kaki depan tu aku. Kita akan bergerak ke karya kita yang terakhir, iaitu prosa tradisional. Prosa tradisional yang menjadi pilihan pada kali ini ialah Sang Kancil dan Sang Buaya. Baiklah, terdapat beberapa pemikiran yang dikeluarkan oleh pencerita yang tidak diketahui tentang cerita tersebut. Baik, saya akan menerangkan pemikiran yang pertama, iaitu pencerita menjadikan watak binatang sebagai watak manusia. Seperti yang kita ketahui, Sang Kancil dan Sang Buaya merupakan satu cerita kanak-kanak yang diturunkan secara lisan dari masyarakat ke masyarakat dalam bangsa Melayu itu sendiri. Dan cerita ini sebenarnya dia memiliki banyak bentuk dan banyak jalan cerita yang berbeza, tetapi kebanyakannya membawa satu mesej yang sama dan pewatakan yang sama, iaitu Sang Kancil sebagai seekor haiwan yang bijak, manakala Sang Buaya sebagai seekor haiwan yang, maaf dikatakan, agak bodoh dan pendek akal. Yang di mana di sini pencerita ingin membuat simbolik bahawa manusia yang boleh berfikir dengan baik itu umpama seekor kancil, dan manakala manusia yang tidak berfikir dengan baik diibaratkan sebagai seekor buaya. Sebenarnya pewujudan watak binatang untuk mewakili manusia ini lebih mudah untuk diterima kerana ianya tidak memberikan satu penunjuk jelas kepada siapa watak itu ingin disampaikan. Sebagai contoh, sekiranya ingin menyampaikan cerita berkenaan seorang raja yang zalim dalam satu masyarakat, terutamanya masyarakat Melayu, semestinya perkara tersebut menjadi satu tabu kerana raja ataupun pemimpin dianggap sebagai seorang yang berdarjat tinggi dan memiliki kedaulatannya, dan sebagai seorang rakyat biasa kita tidak boleh memberikan kata-kata yang buruk tentang raja. Tetapi menggunakan pewatakan ini, kita dapat mengetengahkan kita pandangan dan juga pemikiran kita tentang seorang raja tersebut. Apa pendapat saudara Firdaus? Baiklah, pemikiran dalam prosa tradisional Sang Kancil dan Sang Buaya yang saya ingin mengetengahkan di sini adalah watak Sang Kancil sendiri, yang mana Sang Kancil itu pandai memilih kata-kata. Pemikiran yang dalam cerita ini, Sang Kancil dia sangat bijak untuk memilih kata-kata dalam memanipulasi musuhnya, iaitu Sang Buaya, agar Sang Kancil itu dapat untuk melintasi sungai. Sedangkan kita tahu bahawa Sang Buaya sangat meminati Sang Kancil untuk menjadikan Sang Kancil sebagai juadahnya. Namun dengan kecerdikan dan kebijakan, kata-kata yang dipilih oleh Sang Kancil dapat menyebabkan Sang Kancil itu dapat menyelamatkan diri. Ini menunjukkan bahawa dalam masyarakat kita, sekiranya seseorang itu bijak untuk memilih kata-kata, manusia tersebut mampu untuk memanipulasi pemikiran orang di sekeliling. Kalau kalian berdua ingin tahu siapakah manusia yang bijak dalam memilih kata-kata, manusia tersebut semestinya adalah ahli politik. Yang mana ahli politik yang kita lihat dalam konteks masyarakat kita, mereka sangat bijak dalam memilih kata-kata, dalam memanipulasi pemikiran masyarakat sekarang agar dapat bukanlah menghasut, saya ingin katakan, tapi lebih kepada memanipulasi pemikiran untuk mereka memilih ahli politik tersebut sebagai pemimpin masyarakat mereka. Hal ini tidak menunjukkan bahawa pemilihan orang yang pandai memilih kata-kata adalah orang yang buruk, kerana dengan pemilihan kata-kata yang bijak ini dapat memanipulasi pemikiran. Sebagai contoh, sebagai seorang peguam, yang mana seorang peguam ini bijak memilih kata-kata yang dapat memanipulasi pemikiran hakim supaya hakim tersebut dapat melepaskan anak guam peguam tersebut daripada kesalahan yang telah dituduh oleh dalam undang-undang. Ini menunjukkan bahawa sekiranya seseorang itu mempunyai pemilihan kata yang bagus, dia dapat untuk memanipulasi pemikiran masyarakat agar manusia tersebut dapat apa yang diinginkan atau apa yang ingin dicapai berdasarkan kata-kata sahaja. Bagaimana pula dengan kamu, Haziq?
Uh, pada sewaktu kita kecil dahulu, mesti kita pernah menonton siri animasi pada zaman dulu kan. Betul. Pada zaman dahulu juga telah menyentuh bagaimana kebijaksanaan sang kancil menggunakan muslihatnya dan juga kecerdikannya dalam terhadap haiwan-haiwan yang lain, termasuklah sang buaya. Jadi sang buaya ini tidak suka muslihat yang digunakan oleh sang kancil tersebut. Jadi sang buaya ini gemar menyimpan dendam dan ingin membalas dendam terhadap sang kancil. Dalam kisah sang kancil dan buaya ini terdapat juga tema yang berkaitan dengan menyimpan dendam. Kisah ini menggambarkan bagaimana sang kancil menggunakan kecerdikannya dan kebijaksanaannya dalam menipu sang buaya yang pada mulanya sang buaya ini yang ingin mengenakan muslihat terhadap sang kancil, tetapi sang kancil tidak memakannya, malahan sang kancil pula yang mengenakan muslihat terhadap sang buaya. Lebih baik kita belajar untuk memaafkan dan mencari solusi yang lebih baik untuk menghadapi konflik tersebut. Jadi dalam konteks sang kancil dan sang buaya ini tidak mampu menghadapi konflik tersebut, tidak mampu menghadapi muslihat yang telah dikenakan oleh sang kancil. Sebab itulah dia menyimpan dendam dan terhadap sang kancil dan ingin membalas balik kejahatan tersebut kepada sang kancil. Okey, Lina, apa yang kamu ingin katakan? Okay, baiklah. Menerusi karya sang kancil dan buaya, benar seperti apa yang saudara Firdaus dan Hazim cuba katakan, iaitu sang kancil memiliki watak seorang yang pandai memilih kata-kata, seperti yang contoh saudara Firdaus berikan. Dan juga menurut saudara Hazim, sang buaya gemar menyimpan dendam kerana muslihat-muslihat yang dikenakan oleh sang kancil sentiasa mengenainya dan menyebabkan dia kerugian. Sebenarnya karya sang kancil dan buaya ini sangat dekat dengan masyarakat kita sendiri, di mana masyarakat kita secara tidak sedar sering mengenakan muslihat dan juga bermain dengan kata-kata untuk memanipulasi seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun untuk mendapatkan sesuatu bagi diri mereka sendiri. Apa pendapat saudara Firdaus? Pada pandangan saya sangat bersetuju dengan pemikiran-pemikiran yang digelarkan oleh saudara Haikal dan Hazim sebentar tadi, yang mana akan tetapi saya ingin memuji pemikiran yang telah diketengahkan oleh pengkarya ini, yang mana dia dapat menjadikan konteks masyarakat sekarang tentang bagaimana masyarakat sekarang yang bijak dalam memilih kata-kata dalam memanipulasi manusia dan gemar untuk menyimpan dendam, yang mana sifat-sifat seperti ini ada kalanya bagus tapi ada kalanya tidak, sekiranya tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan dengan kaedah yang benar, kerana ini boleh memberi kesan yang buruk kepada diri dan juga kepada masyarakat di sekeliling. Sebagai contoh, pemikiran gemar menyimpan dendam, saya tidak menafikan bahawa sifat dendam adalah sifat yang setiap manusia ada, tetapi sekiranya sifat dendam ini dapat diolah dalam bentuk yang lebih positif. Sebagai contoh, sekiranya seorang itu berdendam akan kejayaan orang lain, namun dia disebabkan sifat dendam itulah dapat meningkatkan dirinya untuk menaik taraf dirinya untuk menjadi lebih baik daripada sebelum ini dapat memberi kesan positif bukan saja kepada diri sendiri tetapi kepada masyarakat di sekeliling. Tetapi sekiranya sifat dendam itu telah diolah kepada bentuk yang salah, dapat memberi benda yang dapat memberi kesan yang negatif kepada diri sendiri. Sebagai contoh, dapat menyebabkan diri merasa hati menjadi busuk dan juga dapat menyebabkan hidup jadi tidak tenang kerana sentiasa memikirkan cara untuk menjatuhkan orang lain. Bagaimana pula dengan kamu, Mas? Baiklah, saya juga menarik apabila melihat dengan pemikiran berkaitan dengan pandai memilih kata-kata tersebut. Jika kita melihat daripada sudut yang positif, pandai memilih kata-kata itu juga memberikan peranan dalam bidang berbahasa, iaitu bidang pidato, syarahan dan juga debat dan sebagainya. Apabila
peserta dalam bidang-bidang tersebut pandai memilih kata-kata, menyusun strategi dalam penggunaan kata dan bahasanya. Ia juga dapat menarik minat juri ataupun hakim dalam suatu pertandingan tersebut. Baiklah, kesimpulannya banyak pemikiran yang telah kita kupas berkaitan dengan hasil karya, berkaitan prosa moden, prosa tradisional dan sebagainya pada hari ini. Diharapkan bahawa banyak manfaat yang dapat diambil daripada perbincangan kita pada hari ini. Sekian sahaja perbincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.